Jadi kali ini ada special sedikit. Apa yang special? Sebab dulu saya yang bagi kuliah kan. Jadi hari ini ada special sedikit kerana saya telah cari yang kami Avid Music punya punya cikgu vokal. Dia ni dia ni graduate dari UPSI, okey, dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Perak punya. Jadi dia akan wakil saya dan bagi tahu semua tentang pelajaran, tentang kuliah hari inilah. Baikkan lain kali depan itu kan, yang sebelum bermula itu, bawakan satu slide untuk open ceremony dengan muzik yang kuat punya. Papala, palabapapa. Lagu muzik Ultraman kah, Superman kah, boleh Star Wars kah. Okey, salam bahagia, selamat datang pada kuliah hari ini. Nama saya lah Ivan T, berasal dari Tawau, dan saya mempunyai satu itu studio music yang dekat Batara sini namanya Ivan Music House. Tempat kami adalah buat pengajaran, okey, online sales dengan instrumen serta production house bagi sesiapa yang nak jadi artis ke atau siapa yang pandai mencipta lagu ke, okey, boleh cari saya. Saya akan bantu dan ajar juga cara macam mana untuk dapatkan royalty serta copyright punya. Okey, jadi hari ini dengan sukacitanya kami telah dapatkan seorang cikgu yang cantik, okey, berasal dari Tawau juga. Dia ni graduated dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, okey. Namanya Cikgu Putri. Jadi dia dalam segi bidang ni diploma seni persembahan muzik dan ijazah sarjana muda pendidikan muzik dan kebudayaan. Nah, jadi hari ini dia akan bagi tahu tentang pengajaran sekolah rendah kami. Jadi kalau ada apa soalan silakan tuan dan puan atau cikgu-cikgu, okey, boleh tanya. Dan sebelum habis ni kami akan bagikan satu permainan game macam quiz, okey. Jadi ini bermakna tuan dan puan dan cikgu semua mesti nak fokus apa yang dah cakap sebab banyak soalan akan dalam quiz itu. Jadi okey, recording in progress. Okey. So, shall I pass the time to Cikgu Putri? Thank you. Okay, thank you, Sir Ivan. Okay, hello teacher. Nama saya Teacher Putri ataupun Putri, boleh panggil saya Putri. Saya macam yang Sir Ivan bagi tahu tadi, saya merupakan graduan daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Masa diploma saya mengambil diploma seni persembahan dalam bidang muzik, manakala ijazah sarjana muda pula saya mengambil ijazah sarjana muda pendidikan muzik. Okey, jadi hari ini saya akan terangkan beberapa part mengenai muzik, iaitu yang pertama saya akan memberitahu mengenai alat muzik recorder. Saya akan beritahu asas-asas mengenai alat muzik recorder. Seterusnya kita akan pergi kepada alat muzik perkusi ataupun cikgu-cikgu kenali sebagai percussion. Seterusnya kita akan belajar sedikit mengenai teknik nyanyian ataupun yang terdapat dalam DSKP darjah 4 sehingga darjah 5, iaitu kita akan fokus kepada second voice ataupun dua suara maksudnya. Lepas tu nyanyian solfege ataupun dalam bahasa Melayunya solfa, nyanyian solfa. Seterusnya kita akan ceritakan tentang teori muzik, sedikit teori muzik. Okey, jadi hari ini kita akan bincangkan mengenai recorder, alat muzik perkusi, teknik nyanyian dan juga asas bagi teori muzik. Okey. Okey, pertama sekali kita akan mulakan dengan alat muzik recorder.
alat music recorder ni macam yang cikgu-cikgu semua tahu, alat music recorder ni adalah alat muzik tiupan yang akan ditiup. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada teknik bermain dia, ada bagusnya kalau cikgu-cikgu pun tahu sedikit sejarah mengenai alat music recorder ni. Okey. Alat music recorder ni dia mula dimainkan pada abad ke-14. Alat muzik ni adalah salah satu alat muzik yang tertua di dunia. Dia dimainkan pada zaman barok dalam sejarah muzik klasikal. Kalau teacher semua, saya rasa semua teacher sudah belajar zaman barok tu apa. Lepas tu recorder ni dia mula popular pada zaman pertengahan Eropah. Dia mula dimainkan secara berkumpulan. Kadang-kadang ada juga dia dimainkan secara solo. Lepas tu populariti recorder ni dia mula menurun disebabkan terciptanya alat muzik tiupan yang lain. Contohnya, teacher semua tahu flute, clarinet, oboe. Jadi pada zaman tu recorder punya populariti mula turun sebab ada lagi alat tiupan yang lain yang dia punya range lebih besar daripada recorder. Recorder ni dia punya range kecil saja, manakala alat muzik yang lain seperti flute dia mempunyai range yang sangat besar. Dia boleh pergi ke rendah, dia boleh pergi tinggi. Jadi flute lebih banyak digunakan masa tu pada abad ke-18 sebab flute ni dia boleh digunakan untuk orkestra, solo pun dia boleh. Jadi dia telah menutup jalan untuk recorder ni. Okey, jadi recorder ni dia ada banyak jenis. Dia punya recorder ada banyak jenis. Contohnya yang teacher lihat di situ, dia ada yang atas sekali yang paling kecil tu, dia ada sopranino recorder. Sopranino recorder tu dia yang paling kecil tapi bunyi dia yang paling tinggi. Manakala soprano recorder macam yang teacher semua boleh lihat sekarang, yang cikgu-cikgu pakai di sekolah tu, itu adalah soprano recorder. Okey, seterusnya yang ketiga tu ada alto recorder. Alto recorder ni dia macam kita menyanyi juga, dia ada soprano, alto, tenor dan bass. Jadi alto ni dia di tengah-tengah antara tenor dengan soprano. Dia tidak boleh tinggi betul, dia tidak boleh rendah betul. Jadi dia di tengah-tengah. Lepas tu ada tenor. Tenor ni dia sama juga, cuma dia lebih rendah daripada alto. Alto dia ada tinggi sikit dia punya range. Contohnya C. C kan? Okey, ini C1. Okey, teacher dapat dengarkah bunyi sound dia ni? Okey, contoh ini C4. Jadi contoh yang ini bunyi kepada recorder alto. Okey, jadi recorder kepada tenor dia akan bunyi lagi rendah. Ini contoh dia, bunyi dia, perbezaan dia. Okey, yang seterusnya ada recorder bass. Bass yang macam yang teacher semua tahu, dia akan lagi rendah daripada tenor. Okey, contohnya yang ini bunyi tenor tadi, dia akan lagi rendah bunyi dia di sini. Ini contoh dia. Okey, ada contrabass. Contrabass adalah recorder yang bunyi dia paling rendah. Okey, contohnya bunyi dia di sini. Ini adalah bunyi dia. Ini cuma sebagai contoh perbezaan bunyi antara alat muzik recorder itu sendiri. Jadi untuk pengetahuan teacher, cikgu semua, recorder ni dia ada banyak jenis, cuma yang sekarang sering digunakan di sekolah adalah soprano recorder. Yang kedua tu dia tidak besar, dia tidak kecil. Jadi dia standard untuk pelajar-pelajar sekolah lah, digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah. Okey,
ini pentingnya teacher untuk cikgu-cikgu semua, recorder ni termasuk dalam alat muzik aerophone, dalam keluarga aerophone, iaitu alat muzik yang menggunakan hembusan nafas ataupun bunyi angin untuk dia menghasilkan muzik, untuk dia menghasilkan bunyi. Dia sama, maksudnya dia adalah keluarga yang sama dengan alat muzik flute, clarinet, saxophone, dia semua alat muzik yang mengeluarkan bunyi, yang menggunakan pernafasan ataupun hembusan angin. Itu adalah yang dipanggil keluarga aerophone. Okey, untuk pengetahuan cikgu semua, pada abad ke-20, alat muzik recorder ni mula digunakan di sekolah untuk pengajaran, untuk digunakan sebagai pengajaran dalam sekolah. Okey, ada soalankah daripada cikgu-cikgu semua atau ada pendapat yang cikgu semua boleh kongsikan dengan saya, perkongsian antara kita? Okey, cikgu-cikgu boleh bagi tahu saya. Ya, lagipun kalau tak pandai, bukan tak tahu macam mana jawab, apa pun tak tahu macam mana untuk tanya, boleh tanya saya dengan bahasa Cina ya. Saya cuba untuk translate ke atau apa kalau tidak faham. Okey, jangan malu-malu ya. Okey, dengan ini lagi untuk tambahan lah. Kalau masa kami untuk buat macam untuk buat music arrangement, okey. Kalau masa kami dalam yang orchestra team tu kan, dia ada string, dia ada barang tiupan. Kalau buat music arrangement dalam ataupun orchestra team tu, kami namakan kumpulan ini yang main tiupan ini, kami namakan woodwind. Woodwind. Ya, gitu. Okey, saya tengok setakat ini okey. Nanti kami tengok cuba kalau boleh kami boleh minta kalau cikgu nanti kami cuba untuk onkan kamera lah. Jadi sebelum habis ini barangkali kami akan buatkan satu grup foto lah. Jadi standby ya kalau cikgu yang nak buka cam itu ya. Okey, saya boleh tunjukkan dengan cikgu semua. Saya tiada di sini, saya tiada recorder, tapi di sini saya ada satu keluarga woodwind, iaitu flute. Ini juga adalah salah satu alat muzik yang digunakan untuk juga menggunakan pernafasan ataupun tiupan angin untuk menghasilkan bunyi ini. Ini adalah flute. Jadi saya akan tunjukkan cikgu-cikgu video cara untuk kita tiup recorder dengan betul. Okey. Ada sound kah? Tiada. Okey, Tiada. Take your left hand, your left thumb goes on the back hole. Finger should blow into your recorder. First of all, relax your lips, find a spot in the middle, touch it, and blow a small hole. You don't want to have much wind power like the hurricane, and you don't want to have too little like the wheezy baby with asthma. So you can practice just by holding your recorder and blowing softly like this. Should have an even tone. If it's too loud, it's going to sound pressured like this. Parents want to avoid that tone too. Macam yang cikgu-cikgu dapat lihat tadi, sebenarnya untuk kita meniup recorder itu sendiri, kita ada teknik juga. Kita tidak boleh tiup dia dengan
pernafasan yang sangat kuat sebab dia ada sebab bila kita tiup dengan pernafasan yang sangat kuat, dia akan mengeluarkan semua kita punya tenaga. Contohnya saya gunakan flute di sini kerana saya tidak mempunyai recorder, jadi saya menggunakan flute. Contoh ini apabila kita tiup dengan teknik yang salah, apabila kita menghembuskan nafas kita dengan banyak, jadi kita punya pernafasan yang kita simpan tu dia tidak akan cukup untuk kita mainkan satu frasa lagu tu. Contohnya itu. Jadi kita menggunakan pernafasan yang sangat kuat ataupun hembusan yang sangat kuat. Sebenarnya apabila kita meniup satu alat muzik tiupan tu kita haruslah menggunakan pernafasan yang sikit, contohnya seperti ini. Jadi kenapa kita perlu menjaga pernafasan kita apabila kita meniup alat muzik tiupan ini, sebab kita akan banyak menggunakan tenaga ataupun kita dalam satu frasa lagu kita haruslah memainkannya sampai habis frasa. Contohnya satu bar itu cuma setengah frasa lagu. Selalunya dalam satu frasa lagu tu dia ada 4 bar. Jadi dalam satu nafas tu kita mesti menggunakan dalam satu frasa tu kita menggunakan satu nafas. Jadi kita haruslah orang cakap kita haruslah kedekut untuk mengeluarkan kita punya nafas itu. Jadi kita tidak boleh tiup terus mengeluarkan kita punya nafas. Saya harap cikgu-cikgu lepas ni dapat bagi tahu pelajar-pelajar untuk tidak menggunakan tenaga dorang dengan banyak apabila meniup alat muzik recorder ini sendiri. Okey. Okey, setakat ni saya cikgu-cikgu ataupun teacher semua dapat fahamkah apa yang saya sampaikan? Faham. Okey. Jadi itu adalah beberapa teknik ataupun beberapa cerita mengenai alat muzik recorder itu sendiri. Jadi selepas ini apabila pelajar-pelajar sudah masuk kelas, teacher semua boleh menerangkan kepada pelajar mengenai alat muzik recorder ini, macam mana untuk mainkan, macam mana pernafasan yang betul untuk memainkan alat muzik recorder itu sendiri. Seterusnya kita akan pergi kepada posture apabila kita memainkan alat muzik recorder ini. Apabila kita memainkan alat muzik recorder ataupun apapun alat muzik, kita haruslah menggunakan posture yang betul ataupun kedudukan yang betul semasa memainkan alat muzik ini. Kita tidak boleh memainkan alat muzik dengan posture yang tidak betul sebab dia akan menjadikan kita punya pernafasan ataupun cara permainan kita jadi agak awkward ataupun tidak selesa. Sebab apabila kita bermain muzik ni, kita perlukan keselesaan untuk kita mengeluarkan pernafasan yang betul, untuk kita mengeluarkan teknik yang betul. Jadi posture yang betul apabila kita duduk ataupun berdiri, pertama badan kita haruslah menegak. Kita tidak boleh bongkok macam begini sebab kita punya pernafasan adalah dari perut. Jadi apabila kita membongkok seperti ini, kita punya sistem pernafasan itu dia macam tertutup. Jadi contohnya lah, ini perut kita, apabila kita duduk membongkok begini, jadi perut kita akan jadi seperti ini. Dia akan kekurangan nafas. Apabila kita duduk tegak, dia akan terbuka. Itu adalah salah satu juga yang cikgu-cikgu perlu tahu. Kalau berdiri pula, pemain haruslah berdiri tegak, tapi dia berdiri tegak, dia tidak boleh berdiri. Contohnya ini adalah
seorang pelajar itu, dia tidak boleh berdiri tegak-tegak yang macam kita dalam perbarisan, sebab dalam perbarisan kita harus berdiri tegak, yang tegak, betul kan? Tapi apabila kita bermain muzik, kita memang harus berdiri tegak tapi dalam keadaan yang selesa. Pelajar haruslah berdiri dalam keadaan yang selesa untuk mereka mengeluarkan bunyi yang bagus, sebab pernafasan pun perlu bagus dalam permainan ini. Seterusnya, cara untuk kita memegang alat music recorder. Okey, contoh ini alat music recorder. Okey. Kita tidak boleh pegang alat music recorder ini seperti ini, sebab kalau kita tiup begini, kepala pelajar itu akan mendongak ke atas. Jadi susah untuk pelajar itu meniup alat muzik apabila dia menegakkan kepala ke atas, mendongakkan. Jadi pelajar haruslah memegang alat muzik tersebut 45 darjah ke bawah. Contohnya seperti ini. Jadi pelajar, kita juga harus memikirkan mengenai keselesaan pelajar itu sendiri apabila memegang alat muzik. Kita tidak boleh, contohnya dia pegang alat muzik lurus ke bawah seperti ini. Tidak boleh juga. Sebab kalau dia pegang alat muzik ke bawah seperti ini, dia akan membongkok. Kalau cikgu dapat lihat di situ, dia akan membongkok. Jadi kalau dia membongkok, dia punya sistem pernafasan itu sudah salah. Jadi dia adalah posture yang betul adalah pelajar perlulah memegang alat music recorder itu 45 darjah. Okey, lepas tu cara untuk memegang alat music recorder itu contohnya ini tangan kiri, pelajar haruslah meletakkan tangan kiri di atas. Lepas tu tangan kanan haruslah memegang di bawah recorder itu. Sebab setiap kawasan recorder ini ada penjarian dia kan, ada lubang yang tersendiri. Jadi pelajar-pelajar haruslah memegang alat music recorder itu dengan betul, sebab kalau dia tidak pegang dengan betul, berkemungkinan besar alat muzik itu akan terjatuh apabila ditiup. Alat muzik seperti ini haruslah dipegang dengan betul. Contohnya seperti ini. Okey. Ini adalah penjarian untuk recorder. Okey. Jadi tangan kiri dia akan memegang bahagian atas. Iaitu ini jari yang pertama, ini jari yang kedua dan ini jari yang ketiga. Okey, tangan kiri dia cuma menggunakan 3 jari, manakala jari yang thumb jari ni dia akan memegang di belakang, ada satu lubang kecil kan di recorder di belakang, jadi dia akan stay di situ saja. Okey, seterusnya tangan kanan pula, ini adalah nombor 4, jari yang keempat, ini jari yang kelima, ini jari yang ke-6 dan ini yang terakhir sekali jari yang ke-7. Okey. Ibu jari yang pertama ni ataupun dalam penjarian recorder ini adalah dipanggil jari kosong, iaitu dia akan menutup lubang yang paling belakang recorder, iaitu di sini. Dia ada satu lubang recorder di belakang tu. Jadi dia akan menutup di situ. Seterusnya jari yang ini dia akan menutup lubang recorder yang pertama. Okey, contohnya ini adalah lubang recorder yang pertama, jadi dia akan menutup di bahagian sini. Dia tidak akan berpindah kepada bahagian 2 sebab dia punya 4 memang bahagian 1 saja. Lepas tu jari yang kedua ni dia akan memegang lubang yang kedua, dia akan menutup lubang yang kedua. Manakala jari yang ketiga dia akan menutup lubang yang ketiga. Sebab itu alat music recorder ni kita senang untuk faham sebab dia setiap jari dia cuma ada satu lubang. Maksud dia jari kosong dia akan berada di lubang yang itu saja, jari satu dia akan berada di lubang yang satu itu saja. Dia tidak akan berpindah-pindah tempat. Okey, seterusnya itu untuk jari kiri dan seterusnya untuk jari kanan pula.
jari telunjuk nombor 4 ini, walaupun dia sebelah kanan ni kita tengok dia macam jari nombor 1 kan, tapi dia dipanggil jari telunjuk nombor 4. Dia akan menutup lubang recorder yang keempat, contohnya di sini. Dan seterusnya, ini jari telunjuk yang kelima, dia akan menutup lubang yang kelima. Dan seterusnya seperti itu sampai jari yang ketujuh, dia akan menutup satu lubang kecil yang ada di bawah recorder itu sendiri. Jadi setiap lubang tu dia akan menghasilkan bunyi yang berbeza. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu juga, masa awal-awal recorder diciptakan, recorder hanya mempunyai 6 lubang sahaja. Dan sekarang dia ada 8 lubang. Jadi dia ada tambahan. Tapi pada mulanya dia cuma ada 6 sahaja lubang yang ada pada recorder. Okey. Ini adalah contoh cara kita memegang alat muzik recorder. Okey, ini adalah penjarian apabila kita memainkan recorder. Setiap note tu dia ada penjarian dia sendiri. Okey, cikgu-cikgu dapat lihat di situ macam mana note C dimainkan, macam mana note D dimainkan. Nanti saya rasa benda ni saya akan berikan kepada Teacher Ivan dan Teacher Ivan akan bagi penjarian recorder ni kepada cikgu-cikgu yang cikgu-cikgu dia akan paskan. Saya akan bagikan nanti. Okey, cikgu-cikgu dapat lihat di situ ini contoh penjarian alat music recorder itu sendiri. Okey, tadi saya sudah tunjukkan video teknik tiupan dia kan. Jadi cikgu-cikgu, saya harap cikgu-cikgu pun akan dapat belajar macam mana cara untuk meniup recorder itu dengan betul, dengan teknik yang betul. Okey. Saya rasa cikgu-cikgu ada soalan setakat ini sebelum kita berpindah kepada alat muzik perkusi pula. Tiada. Okey, tiada. Jadi kita akan berpindah kepada alat muzik perkusi ataupun alat muzik percussion. Okey, di sekolah selalu yang kita jumpa alat muzik percussion yang ada di sekolah adalah alat muzik seperti ini. Contohnya conga, triangle, shaker, tamborin, selalu yang ada di sekolah diorang akan dan satu lagi iaitu kayu TikTok. Di sekolah rendah kita akan selalu jumpa alat muzik seperti ini kan. Okey, alat muzik ni sebenarnya alat muzik recorder ni sebenarnya dia terbahagi kepada 2. Alat muzik recorder ni dia ada 2 jenis, iaitu satu yang alat muzik perkusi yang berpitch, iaitu dia boleh memainkan lagu. Seterusnya dia alat muzik yang tidak berpitch. Tidak berpitch ni dia macam alat muzik conga, shaker, tamborin, dia tiada pitch. Dia tiada do re mi fa sol la ti do. Dia tiada bunyi begitu. Kalau alat muzik perkusi yang berpitch ni cikgu-cikgu boleh tahu dia macam xylophone. Xylophone dia boleh memainkan lagu ataupun glockenspiel. Okey, dia boleh memainkan lagu, dia ada note. Setiap apa yang kita ketuk tu dia akan mengeluarkan bunyi yang berbeza. Tapi kalau yang tidak berpitch ni kita ketuk dia akan mengeluarkan bunyi yang sama saja. Yang perbezaan dia adalah bunyi dia kalau kita ketuk pelan dia akan mengeluarkan bunyi yang perlahan. Kalau kita ketuk dia dengan kuat dia akan mengeluarkan bunyi yang kuat. Okey. Dalam alat muzik perkusi ni kita menggunakan rhythm ataupun irama untuk kita memainkan alat muzik ini. Contohnya alat muzik perkusi seperti gendang. Gendang kita perlu tengok dia punya irama dulu kan baru kita boleh mainkan. Okey, contohnya seperti ini. Sekarang saya tiada alat muzik perkusi di rumah, jadi saya menggunakan meja. Saya mengetuk meja. Contohnya irama yang 1,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita sebenarnya irama ni kita boleh ciptakan dia dalam banyak bentuk. Kita boleh ekspresikan apa yang kita rasa. Contohnya kalau kita gembira kita boleh ekspresikan dia dengan irama yang seperti ini. Jadi kita irama ni kita boleh ciptakan dia dengan banyak bentuk. Jadi cikgu-cikgu boleh lepas ni boleh minta pelajar-pelajar untuk memainkan irama apapun yang mereka inginkan, bagi mereka peluang untuk mencipta irama mereka sendiri, kerana bagi saya sendiri itu adalah salah satu cara kita untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Macam cikgu-cikgu boleh minta pelajar-pelajar gunakan apa saja barang yang ada di sekitar dorang. Contohnya alat-alat yang terpakai, seperti baldi di rumah. Cikgu-cikgu boleh bawa pelajar-pelajar itu menjadi lebih kreatif, menciptakan irama yang baru dalam kumpulan. Sebab sekarang zaman teknologi sekarang, kita boleh video call begini pun, ataupun kita buat meeting begini pun, kita boleh minta pelajar ciptakan satu irama, kan? Okey, contohnya apabila kita mencipta alat muzik menggunakan bahan-bahan yang terpakai, botol air macam begini pun kita boleh jadikan alat muzik sebenarnya. Kita tidak perlu buang pun. Contohnya kita letakkan kacang hijau ataupun beras dalam ni, kita boleh jadikan shaker, kan? Kalau cikgu-cikgu ada peluang untuk nanti jumpa pelajar pun, cikgu-cikgu boleh bagi dorang aktiviti untuk menciptakan alat muzik perkusi. Okey, alat muzik perkusi ni banyak digunakan di sekolah kerana bagi saya ia adalah untuk kita memberi peluang kepada pelajar untuk membuat satu muzik yang baru. Contohnya, sebab setiap alat muzik perkusi dia ada bunyi yang berbeza. Contohnya triangle, dia punya bunyi, dia sebab besi dengan besi berjumpa, jadi dia akan mengeluarkan bunyi yang nyaring, kan? Manakala kayu TikTok dia akan berbunyi lain. Jadi bagi saya itu adalah sangat menarik untuk cikgu-cikgu sendiri ciptakan, minta pelajar ataupun cikgu sendiri beri peluang kepada pelajar untuk menciptakan irama yang baru, ekspresikan diri mereka dengan menggunakan alat muzik yang ada di sekolah. Okey, ini adalah contoh alat muzik yang diciptakan di rumah, yang boleh diciptakan di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang terpakai. Macam yang cikgu lihat di situ, dia buat shaker dengan menggunakan, cikgu-cikgu semua tahu kan Kinder Joy, kan? Dorang menggunakan Kinder Joy untuk membuat shaker. Dorang akan masukkan kacang hijau ataupun beras dalam situ. Jadi dia akan membuat satu alat yang mengeluarkan bunyi sama seperti shaker yang betul. Okey, di situ cikgu-cikgu dapat lihat dia ada buat macam castanet, kan? Conga, pelajar-pelajar boleh juga menggunakan tong sampah ataupun baldi untuk mengeluarkan bunyi seperti conga ataupun bongo. Okey. Itu adalah saya ada satu video di mana dia menciptakan shaker dengan menggunakan bahan yang sudah terbuang. Jadi saya akan tunjukkan dengan cikgu-cikgu semua.
あの季節が今目の前二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今 Okey, cikgu-cikgu dapat lihat tadi kan cara untuk sedikit cara untuk kita membuat alat muzik perkusi dari rumah. Kita banyak saja alat benda yang kita boleh gunakan dari rumah untuk menciptakan alat muzik perkusi. Okey. Seterusnya itu untuk alat muzik perkusi. Cikgu-cikgu ada soalankah mengenai alat muzik perkusi ini? Tiada. Okey, tiada.